Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan imam pimpinan dan kuasa masjid dan pengurusi ada kuasa tak nampak pengurusi apa? Ada pengurusi sibuk. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak tangis memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita merapak dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Taala pada malam ini dapat sambung kita dalam majlis ini. Jadi sebelum kita mulakan majlis, mari sama kita baca kitab unahan majlis kita diberkati dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung kitab kita. Hari itu sampai perempuan mengiringi jenazah kita. Ingat lagi tak? Saya pun tak ingat sampai mana. Kan? Sampai situ kan? Okey, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi sekaliannya balik oleh kamu sekaliannya tidak ada diziarah dan tiada ada apa pahala, maka sekalian mereka itu perempuan yang disuruh mereka itu dengan tetap dalam segala rumah mereka itu. Jadi orang perempuan tak payah nak ngiringi jenazah. Orang lelaki ngiringi jenazah, dia pun kalut naik motor gitu. Kan? Berderet dia tak kubur dah, tak perlu. Jadi kata Rasulullah, maka kan sebelum ni kita dah bincang iaitu bahawa Rasulullah kata kamu sembahyang ke dia? Nah. Jadi kita pun tak sembahyang jenazah tersebut. Ni maka ianya kata Rasulullah, maka dia kata bagi sekalian baliklah kamu sekalian. Jadi maka duduk biar kat rumah tu lebih baik daripada kamu mengikuri atau pergi ke tanah perkuburan tersebut. Okay, jadi tradisi ataupun masih lagi di bumi Arab, maka yang kita lihat di Madinah, Mekah masih lagi makam tidak diziarahi oleh orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan pergi ziarah pun hanya duduk di luar pagar. Macam contoh kita kata di Madinah, iaitu di Baqi'. Padahal makam Rasulullah SAW pun memang tidak dibenarkan untuk dilihat ni depan ke depan. Hanya disekat ni untuk kaum wanita untuk melihat, iaitu makam baginda Rasul SAW. Sama juga di Ma'la, iaitu di Makkah Al-Mukarramah. Maka walaupun kita tengok makam itu besar, tetapi laluan untuk masuk ke makam hanya diletakkan ataupun laluan itu hanya kepada kaum lelaki sahaja. Orang perempuan tidak digalakkan ataupun tidak diperkenankan masuk kawasan kuburan tersebut. Jadi sampailah hari ini. Okey, jadi selepas ni tidak adalah orang perempuan menziarahi akan makam atau ikut pergi ke kubur. Jadi kalau nak pergi kubur bila? Pergilah bawa anak-anak ataupun bawa cucu ke, bawa adik-beradik ke, teman untuk ke kubur. Maka jangan pergi seorang-seorang. Jadi masih dalam edah, maka kena jaga edah sebut. Kita dah tegang sebelum ini. Okey, yang seterusnya. Kerana menghormatkan bagi segala suami itu, dan saya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat, iaitu dan ibadah bagi segala lelaki seperti barang yang lain diceritakan dalam beberapa khabar bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Bersabda ia baginya. Okey, kita ambil kerana berkhidmatkan bagi segala suami itu kepada mereka. Jadi kerana berkhidmat bagi segala suami itu, makna orang perempuan ini walaupun suami tadi dah meninggal, maka isteri tadi masih lagi perlu disuruh untuk taat pada perintah Allah SWT. Maka saya menyamai akan yang demikian itu dari mereka itu sekalian taat dan ibadah segala lelaki. Jadi perempuan dengan susah hati.
Oh ustaz, suami kami pahala banyak lah, dia boleh jemaah hari-hari. Kalau ibu-ibu datang jemaah, ibu-ibu tak datang jemaah, suami datang jemaah, ibu juga dapat pahala kat rumah. Dia faham? Tak ada masalah. Hukumnya harus bagi perempuan datang untuk jemaah. Tetapi kalau kita kata ustaz, kalau kami nak mari juga, marilah. Kalau suami tak boleh bagi ilmu kat rumah kan. Jadi kalau suami tu tak baca kitab kat kita, maka kita perlu mencari ilmu tersebut, maka kita digalakkan juga untuk menuntut ilmu. Jadi jangan kata, oh kalau macam tu kami tak payah mari ustaz jemaah kan. Hukumnya harus. Perempuan tak jadi hukum. Jadi bagi lelaki ni adalah fardu kifayah, dan kalau orang lain buat kita terlepas. Tapi namun fardu tu tetap menjadi wajib untuk berjemaah tersebut. Itu dia hukum. Jadi kalau perempuan tak ada masalah. Nah, perempuan kalau duduk rumah pun suami datang ke masjid atau suami datang ke surau, maka kita juga dapat pahala. Orang perempuan tu dapat pahala. Nah, jadi jangan duduk zahdi lah. Oh kalau macam tu ustaz, demo dapat pahala, kami tak dapat pahala apa. Nah, jangan susah hati. Okey. Jadi dia kata situ, seperti barang yang lain diceritakan dalam beberapa khabar. Ada lagi yang diceritakan dalam beberapa khabar, bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, iaitu bersabda ia baginya, apa bicara engkau? Seorang perempuan tu mari kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, apa bicara engkau? Apa yang kau nak bicarakan? Apa yang kau nak katakan? Maka sembah ia. Maka seorang perempuan sebut ni, ya Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Perempuan tu kata, boleh tak aku nak bawa mari semua perempuan kat luar sana kepada engkau? Maka bersabda dia, kata Rasulullah SAW, kenapa? Maka semua perempuan itu adalah sekalian mereka itu, bahawa berkata semuanya bahawa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian, dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala lelaki. Dia bahaskan iaitu dikurung, jika sebab hak mereka itu di dalam segala rumah, dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu, dan fardukan yang diwajibkan atas kita berkhidmat bagi mereka itu, dan menjadikan ia bagi mereka itu perang, iaitu sabil dan hadir berjemaah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ia akan mereka itu dengan iaitu khihab, iaitu pekerjaan tiada kita, maka apa kita ganti akan barang yang memurniakan Allah Ta'ala akan mereka itu. Jadi perempuan ni mari nak kepada Rasulullah SAW, nak cerita. Dia kata, aku nak ceritakan orang sekalian perempuan ni apa yang telah dibicarakan oleh Rasulullah sebelum ni. Orang perempuan tu hanya boleh duduk dalam rumah, kurung dalam rumah. Jadi tak boleh keluar rumah. Betul ke Rasulullah kata macam tu? Sampai tak boleh keluar rumah? Tak, kan? Janganlah kita kata, oh perempuan tu makna tanggungjawab dia duduk dalam rumah sampai duduk kurung dalam rumah. Tak, kan sampai macam tu. Jadi dia nak bawa mari semua orang perempuan apa yang bicara dengan Rasulullah SAW tadi, supaya Rasulullah cerita kat dia muhas benar. Cerita apa? Bahawa berkata semua bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan dia sekalian, pula menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah tangan suami. Bahawa sini kata dikurung, bahawa sini segala lelaki iaitu dihabaskan, jadi dikurung kita sebab hak mereka itu di dalam segala rumah. Nak cerita bahawa sini tanggungjawab seorang perempuan sebut, ataupun orang perempuan sebut tak boleh keluar rumah. Duduk dalam rumah, duduk dalam rumah. Nak suruh Rasulullah cerita, mu tak boleh duduk keluar-keluar rumah. Ni sebarangan tak boleh. Jadi apa kata Rasulullah SAW di situ? Maka heran Rasulullah SAW. Hak dia cerita tadi, haknya kita cerita hak perempuan tak ada keluar dan sebagainya sebut, heran Rasulullah. Kan? Rasulullah cerita lain, dia cerita lain. Bukan sampai tak boleh keluar. Ini Aisyah pula. Waktu Rasulullah SAW, Aisyah dari sahabat Rasulullah. Ini arah sahabat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ini kenduri perkahwinan. Jadi dicerita kat Rasulullah, Rasulullah terjun pergi. Rasulullah jalan, Aisyah ikut belakang. Jadi bahawasanya bukan sampai tak boleh keluar. Yang kata apa tak boleh keluar tu salah, sampai dikurung tu bukan.
Okey, maka akhirat Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya dan berkata, ia tidak aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala dengan engkau. Kemudian bersabda ia, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sungguhnya sebaik-baik taat salah seseorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Jadi maknanya nak cerita Rasulullah SAW tadi, bahawasanya apa yang orang perempuan duduk di rumah, walaupun mereka duduk kat rumah, mereka tak ikut suami ini dalam kerjaan jihadnya, dalam pekerjaan solat jemaahnya, apa sahaja yang dilakukan oleh suami mendatang kebajikan atas suami, ia juga mendatangkan kebajikan atas isteri tersebut walaupun duduk di rumah. Boleh faham maksudnya? Jangan duduk susah hati lah. Jadi jangan duduk jadi salahkan. Macam ni mana boleh, kami ni pahala kurang lah, duduk rumah saja. Ni bahawasanya apabila dikatakan tadi bahawasanya seorang perempuan tu taat pada perintah suaminya, maka apa bicara suaminya, maka dikatakan taat yang kita cerita sebelum ni, bahawasanya tidak ingkar akan kata-kata suami dan tidak ingkar pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi orang perempuan itu mendapat pahala menyamai apa yang suami dia buat, maka dia dapat juga kat rumah. Dia ada susah hati, walaupun tak keluar rumah, maka ia juga akan dapat pahala. Jadi kata akhirat Rasulullah kan, daripada sebagai ibaratnya, dan berkata, ia tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik. Kata Rasulullah, aku dapat lihat. Dia kata, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik. Perempuan baik ini perempuan macam mana? Yang taat pada perintah suami, yang solat yang tidak tinggal, puasa yang tidak tinggal, kan? Jadi bahawasanya tak lawan cakap suami, tak jeling mata kat suami. Jadi bahawasanya itu perempuan yang baik. Bahawasanya yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW akan dibicarakan selepas dalam kitab ni juga akan bicarakan nanti. Dan manis perkataannya itu manis, baik. Seorang perempuan yang baik itu adalah manis perkataan, taklah maki mamun, kan? Taklah bicara kuat suaranya kepada suami. Ni suara suami itu slow. Perempuan ni nak cerita dia ceramah tak ada tajuk kat rumah. Dia ceramah anak sekali suami dia ceramah. Tak boleh lah. Jadi bukan orang ni lah saya cerita ni. Ini cerita ni orang lain. Kata Rasulullah tadi, bahawa tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik. Baik itu daripada segi mana? Manis perkataannya pada pekerjaan Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah suruh dia buat, semayang ni dia buat, puasa ni dia buat, ni apa saja diperintahkan oleh Allah Ta'ala, taat yang perintah suami, itu perempuan baik. Termasuk juga dia menjaga perkataan dia. Perkataan yang keluar ni perkataan yang baik-baik daripada mulutnya. Kemudian bersabda ia, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan Islam, bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suami itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Jadi bahawa kalau kata seorang perempuan itu taat perintah suaminya, maka ia perlu yang pertamanya taat kepada Allah SWT, iaitu menunaikan ibadah sembahyang, puasanya jangan tinggal, ini bahawa taat pada perintah suami, jangan ingkar perintah suami. Ni bahawa kita dah bicara sebelum ni. Okey, itu dah baiklah perempuan tersebut. Jadi sesungguhnya itulah perempuan yang digalakkan berada dalam Islam, maka sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suami itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Kitab ni macam pening sikit baca. Dia dah putar belik kan. Tapi sebenarnya dia sama je. Dia ulang yang tu ya. Tapi kita kalau baca sendiri, apa dia dah bicara sebenarnya. Yang nak bicara ni bahawasanya dia suruh orang isteri itu taat pada perintah Allah. Ni bahawasanya 4 perkara yang ada pada orang perempuan yang boleh masuk syurga Allah SWT. Yang pertama, solat jangan tinggal, qada-qadakan balik solatnya. Puasa jangan tinggal, ni qada-qadakan balik puasanya. Taat pada perintah suaminya, menjaga bahawa ni diri, dan tu apa lagi yang keempat, dia menjaga hak suami kan, harta suami, maka miliknya adalah syurga. Taat pada perintah Allah tadi termasuklah sembahyang, puasanya, dan taat pada perintah suami, maka tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan.
Dia kata bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang diceritakan, bahawa sesungguhnya seorang Badui datanglah ia kepada Nabi SAW. Maka berkata ia, bahawa sesungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau melainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan Nabi. Mari seorang Badui kepada Rasulullah SAW. Dia kata apa kat Rasulullah? Dia kata, datanglah ia kepada Nabi SAW. Dia mari kepada Rasulullah SAW. Maka berkata ia, bahawa sungguhnya engkau telah menyeru kepada akan sekalian manusia kepada Allah Ta'ala. Mu ni mari kepada sekalian manusia. Dia kata, ya Muhammad, menyeru engkau akan manusia kepada Allah, menyeru kepada manusia akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Badui ni tak Islam lah. Jadi bawahnya dia kata Badui itu Islam, hak ni dia ni belum Islam lagi. Dia mari kat Rasulullah, dia kata bahawa sungguhnya engkau telah menyeru engkau kepada akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau, dan tiada aku benarkan akan dikau. Aku percaya aku Nabi, tapi aku tak benarkan lagi, membenarkan dalam hatiku ni mu Nabi, melainkan mu tunjuk mukjizat yang diperlihatkan. Aku nak tengok mukjizat yang ada pada kamu ya Rasulullah, wahai Muhammad. Dia nak tengok mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW. Ni nak membenarkan mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW. Kan Rasulullah ni mukjizat ada banyak. Air boleh keluar pada jari. Mukjizat Rasulullah. Dia boleh tengok walaupun orang duduk belakang, dia boleh nampak seperti mana duduk depan. Tu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi mukjizat Rasulullah SAW ni banyak. Tapi Badui ni dia kata, mu tunjuk dulu kat aku. Kata apa yang dia nak tengok tu? Bersabda baginda Rasulullah SAW. Baginda bersabda, dia kata apa yang kau kehendaki? Dia kata pada Badui sebut, apa yang kamu nak kehendaki? Mu nak tengok apa? Apa yang aku perlu tunjuk kepada kamu? Jadi waktu itu maka berkata ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau, dan adalah antara kehadapan keduanya itu satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Aku nak tengok pohon kurma yang kering ni, dia datang kepadamu. Dia pohon tu pergi kepadamu. Nak cerita pokok tu, bahawa si pergi kepada Rasulullah, datang menghadirkan pokok tu kepada depan Rasulullah SAW. Badui tu nak tengok. Kalau logik akal kita, macam mana pokok ni nak pergi jalan, kan? Macam mana pokok ni nak pergi jalan, nak pergi pada Rasulullah SAW. Tetapi maka bersabda bagi Badui itu oleh Rasulullah SAW. Okey, yang tadi dia baca dah. Okey, maka bersabda bagi dan Badui itu oleh Rasulullah SAW, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Rasulullah kata, pergi kat pokok tu wahai Badui, mu cerita kat pokok tu. Rasulullah kata, pergi kat pokok tu, mu cerita kat pokok tu. Dia kata, mu kata kat dia bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Mu kata Muhammad panggil pergi kat dia. Macam tu dah. Jadi waktu tu Badui ni, maka pergilah ia. Badui tu pun berjalan lagi kat pokok kering tadi. Jadi Badui tu pergi kat pokok kering, semua pokok kurma semua. Dia kata apa? Maka pergilah ia, berkata ia, hai pohon kurma. Kata Badui sebut, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sungguhnya ia memanggil dikau. Muhammad panggil pergi kat dikau, pergi kat dia. Badui dia kata, maka bergerak-geraklah. Maka pohon kurma tu bergerak-gerak. Bergerak-gerak pohon kurma itu daripada pihak yang kanannya, dan tercabutlah akarnya dan bergerak. Lepas Badui itu kata Muhammad panggil, maka pokok tu bergerak-gerak, tercabut akar. Nak cerita, terkejut Badui tu. Bergerak, pokok tu jalan. Itu namanya Masjid Syariah. Dekat Mekah, dekat Maklah ada satu masjid, itulah tapak, iaitu pohon-pokok yang berjalan kepada Rasulullah. Jadi mana tempat Rasulullah pernah pijak, maka mereka buat masjid, kan? Jadi pohon-pokok itu namanya Syariah.
Masjid Syayarah mana tempat kejadian pokok-pokok yang tercabut yang disuruh oleh Badui sebut. Waktu mana tunjukkan aku pokok tersebut. Kalau mu Nabi, mu ada mukjizat, maka mu tunjuk pokok ni boleh cabut, mari sembah mu, sujud kepada kamu. Oh, tu dia. Jadi waktu itu pokok tu pun, maka bergerak-geraklah ia pohon kurma itu, pihak yang kanannya dan tercabut segala akarnya. Tercabut habis akarnya dan bergerak-gerak. Gerak kepada sebelah kirinya, maka tercabut pula segala akarnya, maka jadilah ia datang, iaitu seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Berjalan pokok semua. Nak cerita pokok ni, pokok boleh cabut. Nak, bukan pokok, dia binatang pun suka. Kita cerita nak maafah. Rasulullah SAW ni bukannya pohon kayu suka. Bukan kita yang suka Rasulullah SAW. Bukan kita yang suka Rasulullah SAW. Pohon kayu, bukit, bukau, binatang, semua suka Rasulullah SAW. Terpegung melihat Rasulullah SAW. Seekor unta datang berlari-lari, duduk dan mengucur kaki Nabi. Seekor unta nampak Rasulullah berjalan, lari. Nampak Rasulullah melutut dan sujud, iaitu ke kaki Nabi. Mengalir air matanya, menangisi kerana rindukan Rasulullah SAW. Berbicara unta tersebut. Nak cerita pokok tadi yang tak ada mulut macam mana ni, bahawa si pokok tersebut boleh cabut. Kita nak cerita ni, seekor unta ni yang ada mulut berbicara kepada Rasulullah. Ni apa dia bicara? Apa bicara unta? Ingat lagi tak? Mengadu domba tentang badan sakit, kerja banyak, makannya sedikit. Seekor unta tu, dia letak lutut dia, dia sujud kaki Rasulullah SAW, air mata keluar, menangis, rindu dia Rasulullah SAW. Apa dibicarakan oleh wanita, oleh unta sebut, wanita pula. Oleh unta sebut, dia kata, ya Rasulullah, aku ni kerja banyak, tetapi Tuhan aku bagi aku makan sikit. Itu unta, bukannya pokok kayu lagi. Ni pokok kayu pula. Dia kata apa? Jadi maka bergerak-geraklah pohon kayu itu daripada pihak yang kanannya dan tercabut akan akarnya, bergerak-gerak kepada sebelah kiri, maka tercabut pula segala akarnya. Maka jadilah ia datang seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Marilah pokok sebut jalan. Maka tak kalah hampir ia kepadanya, memanggil ia serta Assalamualaikum ya Nabiullah. Pokok tu keluar suara. Hak pokok yang tak ada mulut tu keluarkan suara. Assalamualaikum ya Nabiullah. Percaya tak ni? Seketul insek ni boleh keluar suara ni, maksud apa? Makhluk buat. Ni duduk taman ni, tahu boleh keluar suara. Hak ni pokok tu boleh keluar suara. Boleh logik akal, boleh tak? Jangan tak percaya pula. Ini mukjizat. Jadi hari ni kita duduk kat sini, anak duduk KL boleh tengok muka depan muka. Ini nak? Hak ni kuasa Allah SWT kan? Dia berkata betul Ustaz, pokok dia keluar suara. Jadi kita tak boleh petikai, sebab ni mukjizat yang daripada Rasulullah SAW. Pokok tu kata Assalamualaikum, iaitu ya Nabi Allah. Maka jawab Nabi SAW, Waalaikumsalam. Pokok tu bagi salam, Rasulullah pun jawab Waalaikumsalam. Maka berkata oleh Badui itu, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Terus Badui tadi masuk Islam dengan melihat mukjizat yang ada pada Rasul SAW tadi, bahawasanya pohon pokok yang tercabut tadi pergi pada Rasulullah dan bagi salam pada Rasulullah. Lantas Badui tadi mengucap kalimah syahadah
kerana kepegungan dia dengan mukjizat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni ada satu program lagi dekat hijau, di tempat Ustaz Syafiq. Okey, maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Jadi dia kata bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu, memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Maka berkata ia kafar. Apa bentuk artinya? Memadailah. Kata Rasulullah, ada lagi tak mu nak suruh aku tunjuk? Tadi mu suruh aku tunjuk pokok tu cabut, nak mari pada aku, ni ada lagi tak? Kata pada itu kafar. Memadailah. Ni kata. Kemudian menyuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pohon kurma itu, iaitu maka kembali ia kepada tempatnya. Rasulullah pun kata, wahai pohon kurma, mungkin tempat asal ni balik. Bergerak pohon kurma tersebut, duduk balik tempat asal. Itu dia mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga batu ikut Rasulullah Isra' Mi'raj Nabi. Hak batu ikut tu. Tak. Rasulullah waktu naik Mi'raj tu, batu dia ikut. Rasul tengok batu ikut. Mu nak pergi mana batu? Kan? Yang ada di Palestin hari ini, kan, di Masjid Aqsa. Masih wujud batu semua. Kalau kita tengok Masjid Palestin tu, dia bawah tanah macam ni. Dia ada 2 tingkat. Batu tu dia mau duduk tergantung. Dulu dia mau batu tu dia nampak macam tu tergantung. Lah dia mau letak macam lapik sikit, tapi tak rapat. Dia mau letak macam ni. Sebab apa? Ada orang gigi terkejut, hak mati. Orang perempuan gigi nak beranak, duduk dah ada sangat beranak, tengok macam tu terkejut beranak. Jadi terkejut, mukjizat yang adanya batu sebut yang boleh ikut Rasulullah SAW. Jadi sekarang ni mereka letak macam ni. Jadi makna orang tak terkejut sangatlah batu sebut. Rasulullah tanya, wahai batu, nak pergi mana? Kata batu tu, aku nak ikutmu ya Rasulullah. Tak, mu tak boleh ikut, mu duduk sini. Duduk situ sampai tergantung, sampailah hari ni. Batu tu semakin besar hari ni sampai besar. Ingat dah bagi kurang masjid ke tak? Kan agak kurang sikit pada ni besar. Dulu kecil, duduk tergantung. Batu kan hidup, dia makin lama makin besar. Iaitu di bumi Palestin, iaitu di Masjid Aqsa. Jadi kalau pergi Masjid Palestin, mesti nampak batu tersebut. Okey. Yang seterusnya. Jadi makna itu mukjizat, dan ceritakan mukjizat Rasulullah SAW ni banyak. Benda yang sikit boleh cukup. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Dengan air tangan Rasulullah tersebut, yang cedokkan dia boleh cukup walaupun orang yang ramai. Jadi bahawasanya berkat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dia oleh yang lain daripada aku. Maka engkau perkenankan daku kepadanya, maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Dia kata cukuplah. Aku tak pernah, dia kata, minta kepada orang lain bahawa tunjuk macam mana aku suruhmu cabut sebuah pokok sebut datang untuk datang kepada kamu. Aku tak pernah suruh orang lain, melainkan aku nak tengok mukjizat yang ada pada kamu ya Rasulullah. Jadi waktu itu apa dia kata, boleh tak aku nak sujud padamu ya Rasulullah. Itu dia. Sampai tahap dia kata, kalau aku dia kata tadi, maka izinkan olehmu akan aku bahawa aku sujud belakang kau sudah di belakang setiap-tiap sembahyang. Yang izinkan aku ni, aku nak sujud belakangmu setiap kali lepas sembahyang. Kata Badui sebut. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada harus sujud bagi yang lain pada Allah Taala. Kita ni tak boleh sujud kepada selain pada Allah Subhanahu Taala. Sebab tu namanya sembahyang. Sembah tu mana sembah yang esa. Jadi bahawasanya tidak boleh tidak boleh kita sujud selain Allah Subhanahu Taala. Walaupun Rasulullah SAW ada mukjizat sebegitu rupa, yang boleh jalankan pokok tadi, yang boleh cakap dengan binatang. Pernah Rasulullah berjalan di air terjun. Kalau di Mekah dia panggil air berani. Sama juga kalau kita di Indonesia panggil air berani. Apa air berani? Air terjun tu lah air berani. Sebab air itu terjun namanya air berani.
Kan? Kalau maknanya air yang terjun tu namanya air berani. Jadi maknanya Rasulullah berjalan dekat air terjun tersebut, air tu berhenti. Duduk jalan ni, duduk tengah terjun tu, berhenti. Rasulullah tanya pada air terjun tersebut, wahai, ni air terjun kenapa berhenti? Aku berhenti sebab aku terpegung dengan melihat wajahmu ya Rasulullah. Burung yang sedang berjalan untuk main suka riang dia. Rasulullah berjalan, berhenti burung. Rasulullah tanya burung, wahai burung, kenapa kamu berhenti? Aku terpegung melihat wajahmu ya Rasulullah. Bukan kita ya, binatang, haiwan, tumbuhan. Sebab tu dalam mahabbah ni, mahabbah Rasul jadi permulaan untuk sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit bukau dan tumbuh-tumbuhan. Bukan kita yang berkasih sayang kepada Rasulullah SAW, binatang, tumbuhan ni, gunung kanang, bukit bukau, semua ni iaitu rindu dan kasih, iaitu mahabbah yang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita banyak cerita Rasulullah tak habis. Jadi saya dah jemput ibu bapa pada 19 bulan 10. Kita dapat cerita hadis 40 hadis, iaitu yang keluar daripada cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelebihan selawat dan sebagainya, bersama Syekh Abdul Razak, iaitu daripada bumi Mesir, akan bicara sejam cerita perihal Rasulullah SAW, iaitu pada 19 itu pada jam 9 sehingga 10 pagi. Program kita mula pada pukul 8 pagi, iaitu kita berharap daripada sekolah menengah kebangsaan Perak, InsyaAllah bersama kita, iaitu 16 biji bas untuk sama kita berlagak ramai-ramai. Maka kita masuk kawasan pondok dan kita akan sediakan sarapan dulu. Maka kita akan kupas sedikit cerita baginda Rasulullah SAW, iaitu 40 hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi kat situ baru kita baru tahu cerita macam mana kelebihan selawat, siapakah Muhammad SAW. Nah, kalau kita tak tahu cerita Rasulullah, macam mana kita nak cinta Rasulullah? Tapi insyaAllah pada 19 ni kita jemput sesama untuk menjayakan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat makan sesama lah pada tengah hari sebut. Program daripada pukul 8 yang pukul 12 selesai insyaAllah. Ni tetamu jauh boleh datang, takkan kita kat Rampung tak boleh sampai kan. Jadi malu daripada Melaka, daripada KL, daripada Kedah, daripada Pulau Pinang kan. Jadi diorang boleh mari untuk menjayakan ni, untuk atas dasar cinta yang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia jemput ibu sekalian untuk sesama hadir pada majlis program tersebut pada 19 bulan 10. Jadi banyak lagi kita bercerita dan dapat kita dengar daripada habaib-habaib, iaitu keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut. Jika senang nak melihat mereka dan nak jumpa dengan dia. Nah, jadi saya jemput sesamalah. Kita ambil sikit lagi. Ni, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas ni ada tahlil. Ni, jadi daripada awal kita, jadi ada tahlil, kita tunggu tahlil, dan warga pondok kalau nak pergi ke Ustaz Syafiq boleh teruskan Ustaz Syafiq, kalau nak balik pun balik. Sebab esok kita nak keluar awal. Kita di Teluk Medan, pondok Teluk Medan, kita kena ada sana 7.30 pagi. Jadi program sebelum pukul 12 insyaAllah. Ada tafsir juga esok. Okey. Jadi kalau pondok dia tak larat, tak pergi balik terus rumah kan. Jadi anak-anak tahfiz ikut. Okey, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan jikalah harus bagi seorang bahawa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan saya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi seorang suami, mereka itu kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Jadi Rasulullah kata, kalaulah boleh sujud selain pada Allah SWT, nescaya aku suruh orang perempuan itu sujud pada suaminya. Tetapi tempat sujud kita bukannya kepada makhluk ni, walaupun suami sebut dinamakan makhluk tadi, tetapi sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhormatan kita sahaja. Jadilah macam juga waktu Isra' Mi'raj Nabi SAW bertemu dengan Allah SWT, iaitu Sidratul Muntaha. Rasulullah dia sampai di Sidratul Muntaha, apa yang Rasulullah buat? Dia sujud. Ya.
Rasulullah sujud. Apabila Rasulullah sujud, maka Allah kata, dongakkan kepala kamu, angkat kepala kamu ya Rasulullah, wahai kekasih. Angkat kepala kamu. Rasulullah pun angkat kepala, dan Rasulullah kata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Rasulullah tak kata Assalamualaikum. Rasulullah tak kata Assalamualaikum. Rasulullah kata At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Rasulullah kata segala penghormatan, maknanya tidak ada penghormatan yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah kata. Itu cari balik. Cari makna. Apa perbicaraan Rasulullah SAW waktu Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Maka untuk sarapan rani pada malam ni, dia ada tahlil pula, saya kira dia lambat kan. Jadi sekian dulu saya rasa. Jadi sambung lagi bulan depan. Jadi ibu-ibu kalau yang duduk kampung-kampung senang pergi kuliah hari Selasa, panjang sikit petang kan. Setiap hari Selasa petang jam 3, kadang-kadang kita lanjut sampai 4.30. Ada lebih sikit masa lah. Jadi kalau kuliah maghrib ni kita tak lama sangat. Orang bosan. Jadi orang mengantuk sama, kerja penat siang. Jadi cukup sekadar tu. Mudah-mudahan dan semua dalam barakah Allah SWT dan insya-Allah. Jadi sekian mudah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fi 'ilmin wa barakatan fi rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم احمل علينا في سكرات الموت نجاة من النار والعفو والحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والناس برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمدلله rabbil alamin. Ibu boleh kami di media Darul Amal di pondok. Di media pondok Darul Amal. Jadi kat situ ada kuliah-kuliah yang mana tak sempat dengar tu, kita ada boleh semak kitab kat situ, sama ada kitab tasawuf ataupun kitab fiqh, dan juga ada juga ilmu tahfiz di situ. Jadi boleh kita carilah kat situ. Maka dalam media pondok pengajian, media pondok Darul Amal. Jadi boleh add situ, ada TikTok, Instagramnya dan juga Facebook. Jadi boleh tengok kuliah di situ. Boleh semak-semak kitab-kitab yang kita dah belajar ada kat situ. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.